Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPTIB akan menerangkan terjemahan kitab Nizam Al-Hukum muka surat 61 hingga 64. Baiklah, merujuk muka surat 61 menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW meluluskan prinsip pilihan raya dan rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang berintegriti. Baginda bersabda yang bermaksud kejujuran adalah hak dan mesti mempunyai pemimpin. Di sini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW menyatakan di setiap negara dan tempat memerlukan pemimpin yang bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seterusnya, pilihan raya merupakan kaedah rakyat atau sebahagian daripada mereka untuk memilih siapa yang mereka suka dan melalui kelayakan untuk mendapat mandat atau tugas yang dipilih. Seterusnya, berkenaan kebebasan politik. Kebebasan politik merupakan asas kepada semua kebebasan, tetapi apabila kebebasan politik berdasarkan perundingan bukan kezaliman, maka ini adalah titik perubahan utama di mana semua transformasi dalam masyarakat, negara dan individu. Dalil yang berkaitan dengan tajuk ini adalah seperti yang berikut. Kesimpulan yang boleh saya simpulkan melalui dalil daripada Al-Quran ini adalah Islam memberi hak kepada manusia untuk menyatakan pendapat mereka tentang penguasa dan penguasa tersebut meminta untuk mempertanggungjawabkan mereka. Berdasarkan hadis ini, kita dapat simpulkan bahawa anugerah kepimpinan yang diberikan perlu dilaksanakan dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Pemimpin perlu adil, terbuka dan meletakkan kuasa pada tempatnya seperti maksud hadis, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin yang diberikan amanah, sifat meletakkan kepentingan rakyat perlulah melebihi keutamaan diri sendiri. Pemimpin perlulah mempunyai sifat rendah hati untuk duduk bersama dengan rakyat. Selain itu juga, pemimpin perlulah bersikap jujur dalam menjalankan amanah yang dipikul. Setiap keperluan yang patut disalurkan mestilah sampai kepada tangan rakyat, bukan menyumbang terhadap poket diri sendiri. Tuntasnya, pemimpin perlulah menjalani tugas dengan baik dan jujur. Hadis ini bermaksud ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW yang sedang membahagi-bahagikan harta, lalu datang seorang Bani Tamim yang bernama Zulkhuwaisirah telah mendekati Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berlakulah adil." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Celaka engkau, siapa yang boleh berlaku adil kalau aku dituduh tidak adil? Sesungguhnya engkau benar-benar rugi kalau aku tidak berlaku adil." Hadis ini memberitahu bahawa sifat Khawarij adalah sering menggembar-gemburkan tentang permasalahan kesamarataan ekonomi atau menuntut permasalahan tersebut kerana menurut pandangan mereka, pemimpin tidak adil. Yang kedua, pemimpin memiliki pandangan yang lebih luas tentang tindakan yang mereka lakukan. Kadang-kala tindakan tersebut tidak boleh difahami oleh rakyatnya kerana pemikiran pemimpin dan rakyat berlainan. Tuhan Yang Maha Kuasa menjatuhkan mereka yang mengikuti orang lain tanpa berfikir dan mereka mengikut perintah seperti orang yang buta tanpa memikul tanggungjawab dan accountability. Hal ini menentukan kebebasan politik dalam negara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Ghafir ayat 47 dan 48. Maksudnya, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebahagian azab api neraka yang menimpa kami?" Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka kerana Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya." Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menceritakan kepada orang musyrik Mekah tentang malapetaka yang telah menimpa Fir'aun dan kaumnya serta azab kubur dan akhirat yang akan mereka derita nanti. Hal ini bertujuan agar berita itu menjadi pelajaran bagi mereka sehingga mereka sedar dan beriman kepada Tuhannya. Terjemahan daripada muka surat 64, negara kita berhak untuk membetulkan imam atau memencatnya dan itu telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam sebuah kitab tertulis dia adalah imam yang wajib ditaati selama dia memimpin kita dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jika dia menyimpang dari salah satu daripadanya dan hukuman kebenaran serta hukuman telah ditetapkan ke atasnya, dan jika dia tidak beriman, dia menyakitinya kecuali dengan menggulingkannya.
Umat Islam mempunyai hak untuk berhimpun dan membentuk kumpulan serta parti dalam kerangka sistem Islam, dan ini merupakan salah satu bentuk kebebasan politik. Agama Islam juga telah merangkumi semua aspek dalam kehidupan yang berselisih faham dalam perkara berkaitan politik, lalu terdapat juga perselisihan mereka memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang pertama, ketua negara dalam Islam. Mengikut istilah politik Islam pula, imam ialah ketua tertinggi bagi sesebuah negara yang bertanggungjawab melindungi agama serta mentadbir urusan dunia dengan agama. Beliau merupakan pengganti Nabi Muhammad SAW. Seorang imam itu sepatutnya hendaklah dilantik oleh rakyat secara bai'ah. Rakyat wajib mematuhi perintahnya selagi ia tidak menyeleweng daripada hukum Allah. Imam yang dilantik itu hendaklah daripada kalangan orang yang tidak pernah lalai hubungannya dengan Allah. Yang kedua, politik dalam Islam. Penglibatan umat Islam dalam hal ehwal politik bukan untuk memenuhi kepentingan peribadi atau keutamaan, tetapi sebaliknya untuk mendapat keredaan Allah SWT. Oleh itu, umat Islam yang terlibat dalam proses pilihan raya adalah terikat untuk mengikut prinsip etika dan kerohanian Islam.